Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita sambung balik pengajian kitab Bahrul Mazim. Jadi kita sampai pada muka surat yang ke-92 dalam kitab Jawinya dan dalam kitab Rumiyah muka surat 167. Qala al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Babu minhu akhar. Bab yang ke-237 daripada hukum air yang lain. Ya saudaraku, inilah hadis dua qalah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. An Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'i yakunu fil falati minal ardi وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَّابِ. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma katanya, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahalnya ditanyakan akan dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada air di padang belantara daripada bumi dan barang yang dipergi dan diulang akan dia daripada binatang-binatang buas dan binatang-binatang liar. Apakah hukumnya tidak akan menjadi najis baki-baki air yang diminumnya? Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma' kullataini lam yahmil al-khabath." Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila adalah air dua qalah, tiadalah menanggung ia akan najis, yakni tiadalah menjadi najis air itu manakala didatangi oleh najis, dan tiadalah berubah salah satu daripada sifatnya. Ini tuan-tuan, hadis ini daripada kesinambungan pada bab yang lalu, iaitu bab annal ma la yunajjisuhu syai'. Asal air
tidak dinajiskan oleh sesuatu, dan kita dah berbincang dalam perkara tersebut, maka hadis yang datang pada hari ini tuan-tuan, Nabi sebut jelas. Apa kata Rasulullah? Iza kana al-ma' kullataini lam yahmil al-khabas. Apabila air itu telah sampai 2 qolah, maka tidaklah ia menanggung akan najis. Jadi berapa 2 qolah ni tuan-tuan? Kalau ikutkan ukuran yang terkini yang dibuat oleh para ulama mengikut kiraan yang baru, kalau bejana bentuk persegi, bejana bentuk petak itu, maka kalau kiraan moden pada hari ini, tingginya panjang itu bersamaan dengan 1 zirah, lebih kurang 60 cm. Dia punya panjang itu. Dia punya lebar pun sama juga 60 cm. Lebar itu. Tinggi 60 cm, lebar 60 cm. Itu dia punya kiraan pada apa? Pada bejana yang bentuk persegi. So dalam itu 60 cm, kemudian panjang itu 60 cm, semua 60. Kalau kita buat di rumah kita tu, apa nama ni, bekas ataupun kolah seperti itu, maka cukup dua kolah. Lagi-lagi rumah-rumah di kampung. Kalau rumah di kampung ni kolah besar, tu yang anak kita cucu balik pakai berenang dalam tu, sebab besar. Jadi 2 kolah ya 2 kolah. Kalau bejana yang berbentuk silinder, berbentuk macam tabung bulat itu, maka tinggi itu 120 cm. Diameter silinder tu lebih kurang 48 cm. 48 cm, tinggi 120 cm. Kemudian dia punya diameter, ukuran lilit itu 48 cm. Itu kalau kita pakai bejana yang jenis silinder, maksudnya jenis bulat itu. Itu ukuran yang terkini lah, ukuran yang dibuat oleh para ulama yang menunjukkan itu namanya dua kolah. Sebab saya katakan tadi, kita sebutkan tadi bahawasanya pada hadis ini adalah kesinambungan daripada hadis yang lalu, yang Nabi kata tidak ada air ini, tidak ada benda yang menajiskan dia. Jadi apakah maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air tidak dinajiskan oleh sesuatu tu? Maka kata Nabi, iza kana al-ma' kullataini, bila mana air itu mencapai dua kolah. Baik. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, masalah yang ke-238, air bagi minum binatang. Mana binatang minum air tersebut. Dengan hadis dalam masalah 237 itu, kita ketahuilah air bagi minum binatang tiada menjadi najis, kecuali anjing dan juga khinzir lah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di Al-Um, dan tiada pada yang hidup daripada anak Adam dan binatang-binatang itu najis, melainkan pada yang menyentuh ia akan najasah. Jadi anak Adam kita ni lah, dan juga binatang itu, kecuali anjing dan juga khinzir, semuanya dihukum sebagai suci. Semua dihukum sebagai suci. Jadi melainkan kalau kita pergi sentuh najis, kemudian kita pergi sentuh air, maka air tersebut jadi air mutanajis, tapi asalnya bukan najis. Sebab tu Nabi SAW dalam bab ni ada bab berkenaan dengan air baki yang dimandi oleh wanita yang janabah, imam wanita haid ataupun wanita yang berjunub. Kan kita baca ada bab yang lalu berkenaan dengan hal tersebut. Jadi kalau wanita tu dia haid, darah tu najis, darah haid tu najis. Jadi kalau orang perempuan tu dia celup tangan dia dalam bekas,
ataupun dia memasak dan sebagainya. Jadi apakah hukumnya? Adakah boleh kita guna air tersebut? Adakah kita boleh makan masakan yang dimasak oleh wanita-wanita yang haid? Hukumnya adalah harus. Sebab apa jadi macam tu tuan-tuan? Sebab Rasulullah SAW menyebut hal ini berkenaan dengan situasi yang berlaku zaman Rasulullah SAW, yang di mana ada dua manusia, dua golongan yang melayani wanita mereka sangat berlenar ketika mana wanita mereka datang haid. Yang pertama orang Yahudi. Orang Yahudi bila mana datang sahaja haid wanita-wanita mereka, mereka meninggalkan wanita-wanita tersebut. Tidak disembangnya. Kalau isterinya masak, dia tak makan. Hatta yang paling teruk, bila mana isteri mereka datang haid, mereka akan berzina dengan perempuan yang lain. Itu suasana zaman Rasulullah. Kemudian orang Nasrani pula berbeza dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, mereka langsung tak nak besar, tak nak tidur sekali, tak nak makan makanan yang dimasak oleh mereka. Orang Nasara dia berbeza pula. Apa dia? Mereka menyetubuhi isteri-isteri mereka yang isteri mereka tu dalam keadaan haid. Maka datang Islam. Rasulullah buat macam mana? Rasulullah SAW melayani semua isterinya sama. Yang isteri yang tak haid, makan bersama dengan mereka, tidur bersama dengan mereka, bersama dengan mereka. Cuma satu dia tak boleh apa dia? Mendatangi isteri tersebut. Mendatangi isteri. Dan Nabi SAW pernah ditanya berkenaan dengan air yang dicelup tangan oleh wanita haid. Adakah air itu boleh digunakan ataupun tidak? Bukan Nabi boleh guna. Sebab yang najisnya dekat bahagian yang keluar darah. Adapun tangannya, rambutnya, kepalanya, kaki dan sebagainya, itu tak termasuk dalam najis. Macam kita ni suci. Walaupun kita asal daripada air mani, tidak dinafikan. Perbahasan ulama fiqh berkenaan dengan air mani ni ada di kalangan mereka mengatakan najis antara mazhab Hanafi. Tapi di sisi mazhab kita Syafi'i hukumnya adalah suci. Jadi anak Adam ni semua dihukum sebagai suci belaka. Melainkan kalau kita pergi sentuh najis, kemudian kita sentuh air, itu cerita lain. Asal suci. Sama juga kucing, binatang-binatang, kucing lah, burung apa, semua dihukum suci. Melainkan kalau kucing tu dia pergi makan bangkai, kemudian dia pergi jilat air pula kurang 2 kolah, itu cerita lain. Itu insyaAllah dia akan cerita di bawah tu. Jadi itu hukum dia. Maknanya anak Adam, semua binatang dihukum suci kecuali 2 binatang, anjing dan juga khinzir. Maka kata Tuan Guru rahimahullah, maka tiap-tiap barang yang memasuk ke dalamnya oleh anak Adam yang muslim atau yang kafir akan tangannya atau meminum daripadanya oleh binatang akan barang yang ada ia, maka tiadalah menajis ia akan dia melainkan 2 binatang, iaitu anjing dan juga babi. Jadi anak Adam ni termasuk orang bukan Islam. Apa hukum salam orang bukan Islam? Hukumnya harus memuamalah dengan orang bukan Islam, hukumnya harus. Dan saya mengajar satu tempat tu, dalam bab muamalah kita ada akad jual beli. Maknanya kita beli, saya jual, kita beli, saya beli. Selalunya yang menjual ni orang bukan Islam lah, jual ikan ke apa ke. Jadi bila mana saya sebut boleh melakukan akad kepada orang bukan Islam, jadi ada jemaah yang terkejut. Boleh ke ustaz melakukan akad dengan orang bukan Islam? Boleh. Betul, namanya muamalah. Yang tak boleh ni tuan-tuan dalam bab ibadat, macam kenduri korban, akikah. Di sisi mazhab Syafi'i tak boleh kepada orang bukan Islam. Daging korban tu, tuan-tuan buat korban, kemudian orang bagi daging kepada tuan-tuan. Tuan-tuan ada sahabat baik daripada orang bukan Islam, nak bagi daging korban kita kepada orang bukan Islam, itu mazhab Syafi'i tak benar. Hatta kita buat kenduri akikah daripada kambing yang kita ni, kita kan ada rakan-rakan sepejabat, rakan-rakan kerja kita tu,
yang daripada orang bukan Islam. Nak panggil dia mai kenduri kita, mai makan daging akikah yang kita buat, itu tak boleh di sisi mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab itu adalah ibadah. Ibadah. Nak tahqiq mazhab ni silakan, tak ada masalah, tapi secara umum di sisi mazhab Syafi'i tak benarkan. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan ibadah. Adapun dengan muamalah, ya terbuka. Nak berakad dengan orang bukan Islam pun boleh, nak memajak gadai kepada orang bukan Islam pun boleh, nak menyewa kepada orang bukan Islam pun boleh, semua boleh dalam bab muamalah. Kecuali jual beli Al-Quran, itu tak dibenarkan. Jual beli Al-Quran boleh jual beli, tapi dengan syarat kita yakin bahawasanya Quran itu tidak dicemarkan oleh mereka. Kan jangan beli Quran, kita ni jual buku, tiba-tiba masa tu orang bukan Islam nak beli Al-Quran, jadi kita nak jual tu pun tak. Kalau asbab dia beli itu untuk membaca, mengkaji dan sebagainya, maka kita jualkanlah. Sebab tu para ulama membenarkan penjualan beli Al-Quran dengan orang bukan Islam dengan syarat Al-Quran tersebut ada terjemahannya. Terjemahan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris dan sebagainya. Al-Quran ni kan banyak terjemahan, jadi boleh jual beli. Jadi saya daripada tu terbuka. Nak jual apa boleh? Jual lah. Selagi mana tidak ada penipuan. Itu dalam bab muamalat. Dalam bab ibadat tak boleh campur. Itu dengan orang bukan Islam. Jadi terpulanglah kepada kita. Hatta mereka pun tidak najis. Kita bersalam dengan mereka ke. Hatta sudu-sudu, garfu-garfu yang mereka gunakan pun boleh kita guna juga. Dulu dia ada satu isu, kami di Teping tu ada satu kedai makan. Ramai orang bukan Islam makan kedai tu, kedai Melayu tu. Ramai orang bukan Islam. Jadi toke ni baik dengan saya. Jadi dia ceritalah dia pernah diuji dengan fitnah. Yang orang bukan Islam makan kedai dia banyak. So orang kata apa? Pergi yang makan kedai dia potong makan balik bayar. Sudu tu kena samuk, macam-macam cerita. Jadi kedai dia makin berkurang orang. Makin berkurang. Jadi benda tu jadi isu. Bila mana orang bukan Islam guna sudu dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menghukum tuan-tuan perkara tersebut? Satu benda yang kita kena set dalam minda kita. Fiqh dia menghukum secara zahir. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau satu orang bukan Islam pergi makan kedai orang bukan Islam, maksudnya kedai tu memang sedap tu ya. Jadi bila mana dia makan, dia menggunakan sudu, menggunakan gafu, orang akan tanya, adakah kena sama? Adakah kena sama? So apa kita patut jawab? Kita tanya pada orang yang tanya tu, adakah dia makan balik bayar? Ataupun dia makan nasi lemak? Ataupun dia makan kutiau? Ya, dia makan nasi lemak lah. Saya sama. Lihatlah kalau dia makan benda tersebut, kemudian dalam mulut dia berlemah-berlemah tu, dia pergi pegang sudu tu, atau cerita lain, atau kena sama. Tapi ada pun dia masuk kedai, mulut dia bersih. Apa yang berlaku di rumah jangan cerita. Jangan kita bincang benda tu. Sebab apa? Benda tu di luar pengetahuan kita. Ada orang kata, mungkin ustaz dia makan ke rumah, pergi rumah dia ke? Tengok dia makan benda tu. So jangan cari. Fiqh ni tuan-tuan tak perlu selidik secara dalam. Cukup dengan sekadar yang di luar. Zahir tu nampak, okey, cukup. Jadi kalau orang bukan Islam, dia guna sudu tersebut, dalam mulut memang dia makan kutiau. Makan mie goreng ke, kutiau ke, nasi lemak ke. So adakah sudu tu kena sama? Tak perlu sama. Sebab apa? Yang dia makan tu benda yang halal. Melainkan kalaulah dia bawa nasi bungkus, makan dekat kedai tu, nasi tu lauk benda tu. Tu cerita lain. Dan dia gunakan sudu tu, tu kena sama. Tapi kalau dia makan masakan yang dimasak oleh tukang kedai yang untuk Muslim, orang Islam, cuma dia gunakan sudu tu, ada kena-kena sama? Tak perlu sama. Ni macam kita beli rumah orang bukan Islam, ada yang pergi sama satu rumah, tak payahlah, cuma kita agak-agak je lah.
Kalau dia belah anjing, mungkin anjing tu berada di luar, sama bagian luar. Kalau kita, ustaz dia ni pukul dia makan apa, pernah potong daging balik bayar ke, rasa kalau yakin dekat bahagian singki tu mungkin pernah dia letak, sama bahagian tu. Jangan sama satu rumah, rosaklah rumah. Jadi yang mana bahagian yang meyakinkan kita, yang diyakini pernah disentuh oleh dua binatang, khinzir dan juga anjing ni, maka bahagian situ sahaja yang dibasuh. Kalau tuan-tuan tengok tu tak rasa-rasa sini, rasa-rasa tak, rasa-rasa dia tak diiktibarkan dalam fiqh. Dan iktibar dalam fiqh ni dengan yakin. Yakin tempat ni pernah bersentuh dengan najis, ataupun yakin tempat ni pernah bersentuh dengan daging apa, daging khinzir dan sebagainya, maka tempat situ saja disama. Itu fiqh. Jangan diselidik dalam hukum secara zahir. Apa yang dilihat, apa yang dinampak, itulah yang dihukumkannya. Itu cara fiqh. Cara tasawuf lain. Kalau nak macam tu, masuk dalam tasawuf, dalam arena warak, yang tu cerita lain. Tapi dalam fiqh umum. Dia nak kata di sini pada orang bukan Islam tidaklah najis, tetapi yang najis adalah akidah mereka. Akidah mereka itu najis. Maksud najis apa? Kotor. Syirik ini benda yang kotor. Syirik ini benda yang Allah murka. Itu cerita lain, itu akidah. Tapi pada sudut bersalam, bermuamalah dengan mereka, ada orang bukan Islam yang memang kita baik pun, kadang-kadang sampai berpeluk-peluk, tak ada masalah. Tak ada masalah. Benda tu hukumnya harus. Sebab apa? Sama-sama mak muslim. Baik. Dan bermula hadis yang menggugurkan najisnya, dikata orang telah mengkhabarkan akan daku oleh Ibnu Abi Yahya daripada Daud bin Husain, daripada bapaknya yang Husain, daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, katanya ditanya orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah kita ambil wudu dengan air lebih daripada minum keldai? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Dan diambil wudu dengan barang yang lebih daripada binatang-binatang buas semuanya. Intah. Jadi boleh tak kita ambil wudu daripada air baki jilatan binatang-binatang yang lain? Boleh. Kucing ke, kadang-kadang hari ni keldai. Dan semua binatang ni tuan-tuan termasuk binatang buas. Jilatan mereka tidak najis, kecuali dua tadi, khinzir dan juga anjing. Semua binatang, singa ke, harimau ke, gajah ke, beruang ke, semuanya hukumnya adalah pada tidak najis. Cuma dia isu pada penggunaan. Kalau binatang yang disembelih, semua apa yang ada pada binatang tersebut harus dipakai. Tanduknya, kukunya, kulitnya dan sebagainya. Kadang-kadang macam korban kita sembelih lembu, kulit dia tu boleh guna, tanduk dia boleh simpan awal lagi, banyak benda lah kan, itu korban. Tapi kalau contoh macam kulit harimau yang diambil, yang ditembak untuk diambil kulitnya, hanya kulit sahaja boleh ambil. Selain daripada tu tak dibenarkan, hukumnya adalah najis. Macam orang simpan taring harimau, orang simpan buku harimau. Saya pernah jumpa berupa orang, dia simpan taring babi hutan. Memang kebal tuan-tuan, memang kebal sungguh. Masa saya di Sabah dulu, dan satu orang ni dia silap apa saya tak tahulah. So dia kata dia nak minta ubat, dia nak buang. Saya kata buang apa? Buang amalan dulu-dulu. Dia kata amalan dulu, amalan apa? Dia cerita sekian. Saya kata tak apa. Memang takluk tu. Takluk. Maksudnya kalau kita baca pun tak jadi apa. Jadi saya tanya lah, ada simpan barang tak? Dia kata ada. Mana? Dia pergi balik rumah, dia ambil. Dia bagi ingat saya, muncul saya tak pegang. Saya pun tengok tu. Benda apa ni? Taring babi hutan. Mulut tak melompat.
Berapa simpan ni? Ilmu Ustaz. Ilmu dulu-dulu. Tak apa. Tu najis. Taring babi hutan ke, taring harimau, apa sahaja kecuali kulit. Kulit sahaja yang dibenarkan untuk ambil itu pun dia kena sentuh lah bahasa kita kan. Dia kena buang cara aplikasi itu, buang segala lemak tu semua. Tapi nak kata tak boleh guna benda yang lain. Taring harimau semua. Jadi benda ni memang disimpan oleh sesetengah orang. Gading gajah tak boleh makan. Betul ada orang tanya, pasal apa gajah tak boleh makan? Sedangkan gajah ni bukan hidup luar alam, dia hidup di darat. Jadi apa macam mana Imam Syafi'i jawab? Imam Syafi'i jawab, setiap binatang yang nak disembelih mesti kita kuasai dia. Contoh macam lembu kita boleh kuasai dia, ni kita tumbang dia. Tapi dia dah siapa nak tumbang? Ke orang yang tumbang dulu. Yang pertama, yang kedua tengkuk. Leher dia nak sembelih. Dan dia tak macam unta dipanggil nahar kan. Kalau sembelih biasa dipanggil zabih. Yang kita sembelih lembu, kambing, sebab dia tengkuk di leher tu. Tapi kalau macam unta, dia tak panggil zabih, dia panggil nahar. Sebab tu ayat Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nahar ni apa tuan? Nahar ni mana kita cucuk dekat pakai tengkuk. Kat unta ni kita tak sembelih terus, kita cucuk dekat bahagian tengkuk. Masa saya belajar dulu, kita tumbangkan 3 ekor unta. So saya pun terfikir masa tak belajar, macam mana nak sembelih unta ni? Leher dia di atas, pakai tengkuk di bawah. Jadi masa tu, sekarang ni jadi mufti Selangor, Dr. Anhar. Dia selalu PhD di Jordan dulu. Dia dah yang sembelih unta tu. Jadi cucuk dekat bahagian tengkuk tu. So bila kita cucuk tu, darah keluar, lagi automatik lah unta tu dia akan turun sendiri. Tu unta, kalau lembu ni tuan-tuan lihat. Tapi kalau unta ni dia mudah mati. Tu dia panggil nahar. Tapi kalau macam gajah, nak cucuk tahu mana? Tak ada tempat. Jadi benda tu lah yang dihukumkan sebagai bahawa tidak boleh disembelih. Maksudnya tak boleh dimakan. Bila mana tak boleh makan ni tuan-tuan, maksudnya boleh ambil daripada hanya kulitnya sahaja. Adapun lain daripada tu tak dibenarkan, maka hukumnya adalah najis. Jadi kalau macam contoh kulit buaya, hatta dalam mazhab Maliki pun, mazhab Maliki dalam bab makanan haiwan laut sangat terbuka. Maksudnya apa saja binatang yang hidup dalam air, semua dia boleh makan, termasuk buaya, katak, itu boleh makan. Cuma sebut oleh guru kami, Syekh Ali Al-Jazairi, dia orang Jazair, orang Algeria. Jadi dia kata walaupun mazhab Maliki menghukumkan semua binatang air boleh makan, tapi kami tak pernah makan pun buaya, katak. Sebab apa? Benda tu benda jelek. Boleh makan tak? Boleh. Tapi bukan makanan kami. Sebab apa? Sebab benda tu benda jelek. Sebab mazhab Maliki dia terbuka. Dalam isu makanan laut ni, semua binatang laut boleh makan. Tenang sahaja. Mazhab Hanafi dia agak ketat sikit. Hanya boleh makan namanya ikan sahaja. Ada pun udang, kerang, siput lala, sotong tak dibenarkan makan. Dan binatang ikan tu pula mesti ditangkap dalam keadaan dia hidup. So kita bawa ni atas tu, pancing tu dia hidup lagi. So kalau dia mati dalam air, maka tak boleh makan, dihukum najis. Tu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kita bisalah dua alam, makanan dalam air tu tak bahaya, tak ada racun, kita boleh makan. Dan kalau binatang tu nama dia sama macam nama binatang yang haram dimakan, dan ada namanya dia tak boleh makan. Contoh macam anjing laut. Perkataan anjing tu di darat tu haram. Jadi kalau ada binatang laut yang menggunakan nama anjing laut, maka mazhab Syafi'i hukumnya haram, tak boleh makan. Itu dalam bab makanan. Maksudnya buat apa saja binatang kecuali anjing dan juga khinzir yang menjilat bekas makanan ataupun dia menjilat bekas air, maka hukumnya adalah tidak najis.
Macam kita bela kucing ke apa kan, kuda jilat air tu maka hukumnya tidak najis. Baik. Kemudian masalah 239. Air dua kolah tiada najis selama tiada berubah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu di dalam bermula farak, yakni bermula perbezaan antara air yang menjadi najis dan tiada menjadi najis pada halnya tiada berubah. Satu daripada keduanya ialah hadis. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu telah mengkhabarkan akan daku oleh orang yang kepercayaan daripada Walid bin Kasir, daripada Muhammad bin Ubaid bin Ja'far, daripada Abdullah bin Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatayn lam yahmil najas aw khabatha." Apabila adalah air itu dua kolah, tiadalah menanggung ia akan najis atau khabath. Maka tentang ini bersamaan riwayat Imam Tirmizi dengan Imam Syafi'i, hanya pada sanad ia ada berlainan. Kata Imam Tirmizi, dan seperti pada hadis inilah perkataan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Kata mereka itu apabila adalah air itu dua kolah, tiadalah menajis akan dia oleh sesuatu selama tiada berubah baunya atau rasanya. Dan berkata mereka itu adalah ia lebih kurang daripada 5 geribah. 5 geribah ni mana 5 kerbah. 5 kerbah. Kerbah ni tentu bekas air zaman dulu. Bekas air kan zaman dulu. Kerbah ni asal daripada mana tuan-tuan? Daripada kulit kambing. So kulit kambing tu dia akan jahit dekat bahagian kaki tu, empat tu dia akan jahit, kemudian dekat bahagian tengkuk tu dia akan buat satu benda, satu lubang lah. So dia akan isi air dalam kirbah tu. Kirbah ni tuan-tuan zaman lah ni kita ni orang Perak dia panggil labu sayur. Jadi orang Arab dia panggil kirbah. Kalau tuan-tuan yang ada kitab tu, Syekh Ibn Marbawi dia lukis gambar dua orang Arab. Yang orang Arab ni dia bawa belakang tu kan, itu dia panggil kirbah. Dia asal daripada mana tuan-tuan? Kulit kambing. Kulit kambing yang dijahit bahagian yang terbuka tu, kemudian diisi air. Kenapa letak dalam kirbah ni? Sebab air dia cepat sejuk. Macam kita hari ni dipanggil labu sayur. Atau orang Arab dia panggil kirbah. Dalam handphone saya ni ada gambar kirbah. Dia bergantung kepada saiz kambing. So kalau kambing tu besar, mana bekas dia besar lah. Tapi kalau kambing tu kecil lah. Masa saya belajar dulu di masih lagi ada orang Jordan yang masih lagi ambil upah buat kirbah. So kambing-kambing yang mana yang buat korban tu, so kulit tu dia ambil, dia akan buat kirbah. Buat kirbah mana dia jahit, kemudian dia jual. Tapi saya tak pernah tengok lagi orang Arab minum daripada tu. Cuma dia kata masih lagi ada orang Arab yang masih lagi mempraktikkan namanya kirbah, dia panggil kirbah. Lebih kurang macam ni lah labu sayur. Jadi kalau tuan-tuan dengan nama kirbah ni, lebih kurang macam apa? Macam labu sayur lah. Tempat simpan air. Jadi yang dikatakan dua kolah tu apa? 5 kirbah tu lah. Kalau kita ngaji kita lama tu 14 tin minyak tanah. Tu kalau kita jawi dulu nak menghukumkan dua kolah tu apa? 14 tin minyak tanah. Kan tu kan minyak tanah kan dalam tin kan. La tin pun tak ada lah. Jadi macam nak kata macam tadi 60 cm. Bagi yang mana? Bagi yang jenis petak. Kalau jenis silinder tu 120 cm. Kemudian dia punya diameter tu 48 cm. Dia pakai apa? Pakai istilah baru. Macam isu penjara musafir 2 marhalah. Berapa yang dikatakan marhalah tersebut itu kiraan lama. Adapun zaman ni moden, at least paling tidaklah tuan-tuan 2 marhalah ni 80 km ke atas.
Itu kiraan zaman sekarang. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, kita lebih ihtiyat, berhati-hati, maksudnya berjaga-jaga. Kita ambil yang dikatakan dua mahalah tu 89 km ke atas, baru dipanggil dua marhalah. Sebab dia jadi khilaf berkenaan dengan hadis tersebut. Tak ada, semua sepakat. Maksudnya pada musafir yang dibenarkan qasar mesti dua mahalah ke atas. Jadi isunya adalah pada penentuan berapakah jarak dua marhalah tersebut. Dulu dia pakai mil, dia pakai batu. Berapa batu? Lah ni batu pun tak ada lah. Yang ada kilometer je. Orang ulama terpaksa berijtihad dengan ijtihad yang baru. Tu berapa kilometer? 80 kilometer dipanggil dua mahalah. Cuma di sisi mazhab kita Syafi'i, ulama mutaakhir Syafi'iyah yang moden ni, antara Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Imam Maulana Imam Ali Jumu'ah hafizahullah ta'ala, mengatakan 89 km ke atas. So kalau kita musafir 89 km ke atas, maka boleh kita jamak. Dan juga kita qasar. Itu kiraan zaman sekarang. Dulu dia panggil gantang, dia panggil mud, dia panggil jubak, dia panggil sok dan sebagainya. So kita guna gram. Paling tidak satu jubak bersamaan dengan 636 gram. Itu kiraan zaman moden. Dan Maulana Imam Ali Jumu'ah hafizahullah ta'ala, dia ada satu kitab berkenaan Al-Mikra wal Mawazin. Kitab berkenaan dengan perkiraan yang baru. Kan dulu pakai gantang, pakai cupak, pakai mud, macam-macam. So istilah tersebut dibawa dalam bahasa yang moden. Berapa kiraan dia? Macam kita kata dua qolah. Berapa yang dikatakan kiraan dua qolah? Jadi Imam Maulana Imam Ali Jumu'ah hafizahullah ta'ala, mantan mufti Mesir, dia garang kitab tu untuk memudahkan kita mencari berapa nilai dia mengikut cara moden. Ikut cara moden. Jadi paling tidak kata Imam Tirmizi, dua qolah bersamaan lebih pada 5 geribak. Lah geribak pun tak tahu dah macam mana. Hatta orang Arab pun tak tahu dah geribak tu. Jadi bahasa moden kita macam jadilah 60 cm. Baik. Masalah 240. Qolah dan sukatannya dengan geribak. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bermula qolah pada hadis dalam masa 239 itu dikendaki ialah qolah hajar. Qolah hajar ni satu kaum. Hajar ni nama kaum. Dan hajar itu negeri kecil ataupun qolah yang tiada jauh amat daripada negeri Madinah. Maka qolah itu tempayan besar, bertelinga dua dan luas mulutnya. Itu namanya hajar tu. Dua qolah hajar apa? Satu qolah, satu bejana bekas yang besar, ada dua telinga, mulut dia luas. Itu kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Imam Tirmizi rahimahullah, qala Muhammad bin Isa, al-qullatu hiya al-jarar wa qullatu allati yaftaqa fiha. Kata Muhammad bin Isa, bermula qolah itu ialah tempayan-tempayan, dan juga bernama qolah iaitu labu yang dibuat minum daripadanya. Adapun sukatan air dengan geribak itu, kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, maka satu qolah itu boleh diisi 2 geribak lebih sedikit. Ini kiraan lah tuan-tuan. Kita baca je lah. Masalah 241. Geribak dan mengenalnya. Maka mengenal geribak itu ialah bekas menanggung dan mengangkut air daripada telaga ke rumah masalan, iaitu diperbuat akan dia daripada kulit sebuah buah badan biri-biri yang diseliat akan dia, kemudian disamak dan dijahit tempat berlubang-lubangnya seperti 4 kakinya dan sebagainya. Lihat gambarnya itu. Syekh dah lukis gambar bagi kita tengok. Syekh ni ada suka lukis. Kalau tuan-tuan tengok dalam kamus Al-Marbawi, banyak Syekh lukis gambar harimau ada, gambar singa ada. Nak bagi faham.
Itu cara metodologi Syekh Idris Marbawi dalam memahami kan orang, memahamkan orang yang baca kitab-kitab dia. Jadi itu dua geribah. Tuan geribah ni nampak dua kolah dah. Cuma bahasa moden saya sebutkan kepada tuan-tuan tadi 60 cm bagi yang ukuran persegi, bukan 4 segi tu. Bagi silinder 120 cm. Dia punya diameter tu 48. Jadi mana-mana rumah tuan-tuan yang menyamai benda tersebut, maka cukuplah tuan-tuan, itulah kolahnya dua kolah. InsyaAllah kita berhenti di sini. Masalah 242 wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولا تفي وهدايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.